Hampir 20 tahun mereka berjuang membangunkan rumah Allah ini. Allahu Akbar. Bersama kita bantu penduduk Bandar Mahkota Ceras ini dengan berinfak dan berwakaf kepada dana pembinaan Kompleks Masjid Asy-Syakirin Bandar Mahkota Ceras sekarang. Kompleks ini nanti akan memuatkan 3,000 hingga 5,000 jamaah untuk bersolat. Juga akan menyediakan kemudahan-kemudahan seperti Dewan Serbaguna, kawasan lapang ibadah korban, gerai-gerai makan, kuartus imam dan bilal, bilik pengurusan jenazah, serta pasti akan menjadi pusat beribadah dan beraktiviti. Berinfak dan berwakaflah bagi membantu mencukupkan dana pembinaan Kompleks Masjid Asy-Syakirin Bandar Mahkota Ceras. Insya-Allah, pahala dapat, rezeki pun berlipat kali ganda menanti anda. Berinfaklah sekarang. Ayo para penonton, sama-sama kita tingkatkan amal kita dengan berinfak lebih-lebih lagi di bulan Zulhijjah ini. Dan sekarang ini saya bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Wan Muhammad Jeffrey, Pengerusi Masjid Asy-Syakirin Bandar Mahkota Ceras BMC. Selamat datang Ustaz. Alhamdulillah. Dan Ustaz kongsikan bersama dengan kami agaknya bagaimana perkembangan rancangan bagi membina Masjid Asy-Syakirin pada ketika ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada TV Hijrah, program Assalam, dan juga Puan Azidah atas peluang yang diberikan kepada saya. Baik, perkembangan pembinaan masjid Kompleks Masjid Asy-Syakirin sebagaimana yang kami maklumkan boleh dilihat dalam kita punya website. Kutipan kami setakat ini baru mencecah sekitar hampir 5 juta. Sedangkan kami memerlukan untuk pembinaan kompleks itu jumlahnya 27 juta. Jadi masih jauh lagi lah daripada target yang diperlukan, dan untuk pembinaan pelaksanaan pecah tanah dan sebagainya kami memerlukan 70% daripada jumlah keseluruhan. Jadi oleh itulah kami sangat-sangat berharap kepada masyarakat di luar sana yang beriman di luar sana untuk sama-sama membantu kami menginfakkan sedikit rezeki yang ada kepada kami untuk kami bantu penduduk masyarakat Islam di Bandar Mahkota Ceras merealisasikan hasrat 20 tahun untuk ada sebuah masjid yang mana tanahnya sudah lama ada. Kebenaran pembinaan, kebenaran tanah itu sudah lama, tapi tak mampu-mampu lagi kami. Tiada dana yang cukup. Tiada dana yang cukup. Dan tuan-tuan, pada pendengar penonton semua, tambahan lagi kita di hujung-hujung tahun ni kan, hujung tahun hijrah ni, maka kita sama-samalah perbanyakkan infak kita, amal ibadah kita. Salah satunya infak lah, sebagaimana disebut dalam Al-Quran, lan tanalul bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan tercapai suatu kebaikan itu sehingga kamu menginfakkan apa yang kamu sayang. Jadi kita banyakkan infak kita ni sebagai bekal kita. Biasalah hujung tahun ni nak masuk tahun baru, kita ada doa kan, doa hujung tahun, doa tahun baru. Jadi kita nak sebelum sampai doa, kita duduk bincang dak doa-doa tu, kita perbanyakkan amal ibadah bekalan kita. Dan kita pula berinfak. Kalau infak pada masjid ni sebagaimana disebut oleh Rasulullah, tidak ada tempat yang lebih Allah sayang di atas sebuah negeri itu melainkan masjid-masjidnya. Dan kita infak pada masjid, masya-Allah, besarnya pahalanya. Allah sayang pada kita. Kita pula buat rumah untuk Allah, masya-Allah. Dan di situ orang beribadah. Dan insya-Allah kalau masjid ini siap dibina nanti, dia bukan hanya sekadar masjid yang biasa untuk masjid sahaja. Sebab kita target kompleks, dan masjid itu sendiri, masjid itu sendiri boleh menampung sejumlah 3,000 hingga 5,000 jemaah dalam satu masa. Kita target masjid yang lengkap, adanya dewan serbaguna, adanya bilik-bilik utility. Kalau ada kuliah-kuliah kecil-kecil, kelas-kelas mengaji, biasalah ada golongan ibu-ibu nak buat golongan kelas mengaji yang tidak bercampur. Kita ada kelas-kelas khas, ada kalau nak buat tuition untuk masyarakat, kita ada bilik-bilik sebegitu dalam perancangan kita. Dan dewan serbaguna boleh digunakan untuk riadah. Kita dah cadangkan dewan tersebut untuk badminton pun kita dah letak. Ada court badmintonnya, perancangan begitulah. Dan untuk kenduri kendara senang. Serba lengkap ya. Serba lengkap. Dan juga kita ada dalam perancangan kita, kompleks tersebut ada rumah kedai. Jadi masyarakat setempat bolehlah menjana ekonomi.
kita ada masjid dan ada tempat makan, ada kedai jualan dan sebagainya. Kita nak jadikan ianya sebagai one stop center. Tanah tapak yang kita dapat seluas 5 ekar. Jadi kita nak betul-betul guna tapak tersebut, tak nak bazirkan. Tak nak hanya ada masjid saja, kemudian yang lain tu kosong. Kita nak betul-betul masyarakat dapat manfaat. Dan tempat kita ni alhamdulillah setakat ni kutipan berjalan, cuma itulah targetnya masih jauh lah. Dan kita haraplah bantuan-bantuan daripada penonton yang menonton rancangan As-Salam ini untuk sama-sama bantu. Kalau tak dapat bantu pun sebarkan. Sebarkan. Bolehlah lawati website kami www.masjidasyakirimbmc.com. InsyaAllah di situ segala maklumat ada nombor telefon yang tertera di kaca TV. Boleh berhubung dengan nombor-nombor ini. Puan Haji Rasul, Puan Zuraidah, itu adalah wakil-wakil kami lah, ataupun boleh terus berhubung dengan saya. Itulah. Jadi buat masa sekarang ni kita sentiasa usaha untuk menambahkan infak peluang, dan tanah tu kita terpaksa jaga, sentiasa jaga. Dan untuk makluman penonton lah, kedudukan tapak masjid kami ni di atas bukit. Dia macam bukit, macam dia memang view dia macam strategik. Jadi dia menjadi salah satu tempat yang dikatakan kalau lambat kita usahakan, bimbang juga. Iyalah kan. Sebab lagi pun dah 20 tahun kan. Hanya menantikan dana dan juga sumbangan daripada masyarakat setempat. Kita bimbang takut nanti berlaku sesuatu yang tidak diingini. Sebab tempoh dah lama, kebenaran dah bagi 20 tahun tapi masih belum buat apa-apa kan. Jadi kita bimbang takut nanti adalah benda-benda yang di luar jangkaan, tiba-tiba ditukarkan status ke apa, itu memang sangat-sangat kita bimbang lah. Itu kita takut sangat tu. Sebab tu kita usaha minta bantuan supaya kita dapat realisasi kan. Sekali lagi lah Ustaz kongsikan bersama dengan penonton agaknya kenapa mereka perlu juga membantu membuat sambungan bersama dengan Masjid Asy-Syakir ini, dan kelebihannya bila kita berinfak ni kita akan tambah lagi rezeki. Bukan rezeki kita kurang, tambah lagi. Bagaimana yang sebut tadi, kalau dalam infak ni sebagaimana disebut oleh Rasulullah SAW, tidak akan miskin seseorang yang bersedekah. Tak akan miskin. Allah Ta'ala akan tambah. Dan Al-Quran dah sebut dah, satu yang kamu sedekahkan digandakan dengan 700. Dan sedekah ni bukan kita hanya tengok dari sudut kembali dari segi keuangan. Bahkan ada satu hadis yang disebut oleh Rasulullah SAW. Bantulah orang yang sakit di kalangan kamu dengan bersedekah. Maksudnya, kita jangan tengok sedekah ni, aku sedekah RM1, aku akan dapat balik RM10 contoh begitu. Sedekah ni mungkin dengan kita sedekah tu, Allah Ta'ala permudahkan urusan kita. Allah Ta'ala bagikan kesihatan pada kita. Allah Ta'ala sembuhkan ahli keluarga kita yang sakit. Dan kita kena ingat, Allah Ta'ala akan sentiasa bantu orang yang membantu orang lain. InsyaAllah. Betul. Jadi kita lembutkanlah hati kita untuk membantu orang lain. Jika tiada manfaat untuk diri kita, mungkin ada manfaat kepada orang lain. Kita bahagikan orang, kita pun akan bahagia. InsyaAllah. Allah itu Maha Adil. InsyaAllah. Jadi terima kasih sekali lagi Ustaz Wan Muhammad Jeffrey, pengerusi Masjid Asy-Syakirin Bandar Mahkota Cerah. Ustaz, semoga dipermudahkan urusan dan capai targetnya. Amin. InsyaAllah. Jadi para penonton, kita berehat dulu, kembali lagi selepas ni.